Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Hari ini kita akan belajar unit 1, pengaturcaraan, dengan topik kegunaan aturcara komputer. Di akhir pembelajaran ini, kamu akan dapat mengetahui kegunaan aturcara komputer. Kamu akan berjaya sekiranya dapat menyenaraikan kegunaan aturcara komputer dalam pelbagai perkakasan harian dengan betul. Kamu boleh buka buku teks dan rujuk bersama ketika mendengar penerangan ini. Unit 1, pengaturcaraan komputer. Kegunaan aturcara komputer. Apakah itu aturcara komputer? Aturcara komputer ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Okey, kata kunci untuk maksud aturcara komputer ini adalah satu set arahan yang berurutan. Arahkan komputer buat sesuatu. Dan bentuknya macam gambar ni lah. Okey. Seterusnya, apakah itu komputer benam? Komputer benam ni kita selalunya tak nampak sebab biasanya dia terdapat pada sesetengah perkakasan harian yang ada di dalam rumah kamu. Okey. Ia mempunyai aturcara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Dekat rumah kamu ada pelbagai jenis peralatan elektronik kan? Jadi, setiap fungsinya tu ditentukan oleh aturcara komputer yang berada di dalam komputer benam. Jom kita tengok contoh perkakasan harian yang mempunyai komputer benam. Televisyen pintar, pendingin hawa, jam penggera digital, pembersih vakum robotik, peti sejuk, mesin basuh elektronik, ketuhar gelombang mikro, dan juga periuk nasi elektronik. Saya pasti kat rumah kamu ada macam-macam lagi perkakasan harian kan? Okey, kita tengok kegunaan aturcara dalam perkakasan harian tadi. Dimulakan dengan televisyen pintar. Aturcara komputer membolehkan televisyen pintar ini mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Okey, kalau dulu televisyen kita hanya untuk menonton TV, tapi sekarang televisyen kita dah boleh jadi macam komputer. Cuma perlu disambungkan kepada talian Wi-Fi dan ia boleh berfungsi seperti komputer. Contoh seterusnya ialah pendingin hawa. Aturcara komputer membolehkan pendingin hawa menetapkan, mengesan dan menyelaras suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Untuk memberikan isyarat kepada pendingin hawa ni, biasanya kita akan gunakan remote controller. Okey. Contoh seterusnya ialah jam penggera digital. Okey, aturcara komputer membolehkan jam penggera digital ini menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi. Okey, selain daripada itu, kalau kamu tengok gambar ni, ia juga memberikan cahaya. Contoh seterusnya adalah pembersih vakum robotik. Aturcara komputer membolehkan pembersih vakum robotik ini bergerak dan membuat pembersihan di kawasan yang ditentukan. Tak perlu pegang, cuma tekan switch dan dia bergerak sendiri. Okey. Contoh seterusnya ialah peti sejuk. Saya pasti semua dekat rumah kamu ni ada peti sejuk. Okey, aturcara komputer membolehkan peti sejuk menentukan suhu
yang sesuai untuk menyimpan makanan. Seterusnya, mesin basuh elektronik. Atau cara komputer membolehkan mesin basuh elektronik mengesan berat muatan, menentukan cara basuhan, tempoh bilasan dan masa putaran. Dan kadang-kadang dalam mesin basuh ni ada pelbagai lagi fungsinya. Contohnya seperti kandungan air di dalam mesin, jenis kain yang kita nak cuci ataupun bunyi. Okey. Contoh seterusnya ialah ketuhar gelombang mikro. Ketuhar gelombang mikro ni dia bantu kita untuk memasak. Atau cara komputer membolehkan ketuhar gelombang mikro melakukan pelbagai cara masakan. Kalau kamu tengok di mesin tersebut, di alat tersebut, ada papan kawalan di tepinya. Di situlah butang-butang untuk kita menentukan jenis makanan yang kita nak masak. Seterusnya ialah periuk nasi elektronik. Ni teacher pasti semua ada kat rumah. Cuma jenisnya mungkin berbeza. Okey, kegunaannya atau cara komputer membolehkan periuk nasi elektronik melakukan masakan mengikut pilihan menu yang telah ditetapkan pada periuk. Dia sama macam ketuhar gelombang mikro tadi membantu untuk memasak. Kalau dulu kita boleh masak nasi je, tapi kali ni dia memberikan banyak menu di papan kawalan yang kat depan tu untuk menentukan kita nak masak nasi jenis apa. Bubur ke, sup ke, pulut ke, kan? Okey. Jom kita tengok contoh simbol-simbol yang ada pada perkakasan harian. Okey, ini ialah simbol Wi-Fi, rangkaian tanpa wayar. Yang ini memang biasanya akan ada pada perkakasan harian. Ini adalah simbol untuk on ataupun off. Tutup ataupun buka ataupun hidupkan atau matikan. Seterusnya adalah simbol mail. Mail ni sama ada message ataupun email. Kemudian simbol ini selalunya berada di mana? Ya, di periuk nasi. Lambang rice. Maksudnya nak masak nasi biasa. Yang ini pula simbol sup. Nak masak sup. Okey, simbol seterusnya yang ini biasanya berada di perkakasan untuk penyediaan air. Okey, contoh kowe ke, kuku ke, juksu ke. Yang ini ada simbol ni. Dia tunjuk ini maksudnya adalah air panas. Dan ini menunjukkan simbol untuk air sejuk. Seterusnya yang ini biasa ada pada remote control TV kita. Ataupun hi-fi ataupun laptop. Ini menunjukkan bunyi, volume. Okey. Dan yang ini biasanya terdapat pada mesin basuh. Ini simbol untuk wash. Maksudnya basuh. Ada banyak lagi simbol. Jadi kamu boleh tengok kat rumah kamu apa simbol dan maksud-maksudnya. Okey. Okey. Itu saja untuk hari ini. Teacher harap kamu faham. Sebarang pertanyaan kamu boleh tanya teacher melalui WhatsApp. So, untuk uji kefahaman kamu terhadap topik hari ini, sila jawab latihan yang diberikan pada pautan kemudian. Okey, itu saja. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum.